Nama IC-nya Eurycoma longifolia, tetapi kita lebih kenalinya sebagai tongkat ali dan ia berasal dari Asia Tenggara. Akar tumbuhan yang berbentuk seperti tongkat ini telah lama digunakan dalam masyarakat tradisional. Di Malaysia dan Indonesia, rebusan air tongkat ali ini diminum sebagai air tonik kesihatan yang dikatakan memberikan khasiat untuk ibu lepas bersalin sebagai afrosidiak, rawatan demam, cacing perut, disenteri, ketidakhadaman dan penyakit kuning. Tetapi manfaatnya yang paling dikenali adalah dari segi Ini. Bang, belum habis lagi ke? Orang Kampung Lonjak. Tapi saya tak akan cover tentang manfaat itu. Ini channel YouTube Coach Aizat, bukannya Doktor Sakit Tuan Aizat. Belakangan ini, tongkat ali makin popular di seluruh dunia, bukan sahaja di Asia. Maybe you've heard of Tongkat Ali before. One is called Tongkat Ali. Tongkat Ali, about 400 milligrams per day, has the effect of raising free testosterone and overall testosterone by about 100 to 200 points. Tongkat Ali. Tongkat Ali. Tongkat Ali. Tongkat Ali, Tongkat Ali. Tongkat Ali. Tongkat Ali. Kenapa orang putih pun nak tongkat ali? Bukan sekadar manfaatnya nak perform seperti Johnny Sins, tetapi boleh berotot seperti Johnny Sins. Apa yang mereka excited adalah kesan tongkat ali terhadap hormon testosteron. Kenapa hormon testosteron menjadi kerisauan adalah hormon kejantanan ini berada di kemuncak ketika anda berumur 25 hingga 30 tahun dan lama kelamaan ia akan menurun mengikut usia anda. Walaupun ramai yang risau mereka tak boleh bina otot, tetapi lebih ramai kaum lelaki yang risau dengan kesan negatif kehidupan dengan keadaan testosteron rendah ataupun hypogonadism. Tongkat ali dikatakan berfungsi sebagai testosteron booster ataupun test booster. Ia dikatakan dapat menyokong dan membantu badan anda merembeskan lebih banyak lagi testosteron. Seterusnya meningkatkan kembali ke paras optimum mengikut usia anda. Tetapi anda jangan confuse dengan exogenous testosteron ataupun tes luaran di mana anda injek hormon testosteron terus ke dalam badan anda. Jadi jangan bandingkan kesan yang sama antara test booster dan juga test injection. Tak kisahlah sama ada anda ambil dalam bentuk steroid ataupun TRT, testosterone replacement therapy. Tapi sebagai natural, apa sahaja benda yang boleh membantu kita bina otot, kita akan ambil. Tak kisahlah walaupun dia adalah hormon kumbang. Namun ada sedikit masalah dengan test booster ni, iaitu kajian menunjukkan kebanyakan di pasaran seperti Tribulus, rempah halba, horny goat tidak berkesan. Namun adakah tongkat ali juga turut sama tidak berkesan? Seperti biasa, untuk tahu jawapannya kita perlu tengok kepada kajian. Jadi kita akan tengok data apa yang kita ada tentang kesan suplemen tongkat ali terhadap testosteron dalam badan kita. Jadi kita akan tengok meta-analisis yang diterbitkan pada Ogos 2022. Masih baru. Meta-analisis ni bermaksud researcher telah mengumpul pelbagai kajian tentang topik yang mereka nak, dan manakala kalau yang tidak berkenaan dengan topik tersebut, mereka akan tapis buang. Contohnya dalam kajian ini, kesan tongkat ali terhadap wanita, dalam kajian makmal, dalam kajian haiwan, semuanya ditapis buang. Jadi mereka hanya tengok kesan tongkat ali terhadap testosteron dalam kalangan lelaki. Jadi daripada pelbagai kajian yang mereka kumpul ni, mereka akan menilai, mereka akan bandingkan dan akhir sekali membuat rumusan. Jadi boleh katakan systematic review and meta-analysis ni adalah satu kertas kajian yang boleh dipercayai dan kita boleh gunakan sebagai rujukan. Ada kajian yang menggunakan dosage serendah 100 mg sehari, ada yang sampai 600 mg sehari, ada kajian yang hanya 3 hari dan ada yang sampai 6 bulan. Kebanyakan kajian menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam total testosteron selepas ambil tongkat ali. Dan anda boleh tengok pada rajah ni. Untuk rajah A, ia adalah untuk lelaki sihat yang normal. Kalau ia melepasi kosong itu menunjukkan perubahan positif ataupun peningkatan dalam testosteron. Manakala untuk rajah B adalah lelaki dengan masalah kurang testosteron ataupun hypogonadism. Anda boleh nampak kesannya lebih ketara. Jadi rumusan daripada meta-analisis ni, kita boleh tengok, ia menunjukkan kemungkinan penggunaan suplemen tongkat ali untuk membantu penghasilan testosteron. Meskipun lebih banyak kajian diperlukan sebagai penggunaan klinikal, ini menunjukkan potensi ia sebagai pilihan terapeutik yang selamat, terutamanya dalam pesakit kurang testosteron. Satu lagi tentang mekanisme tongkat ali ni, bukanlah bila kita ambil tu dia akan membuatkan badan kita menghasilkan testosteron dengan lebih banyak, tetapi ia lebih kepada membantu membebaskan testosteron yang ada. Ukuran keseluruhan testosteron dalam badan kita itu adalah total testosteron. Tapi ada yang argue yang lebih penting adalah free testosteron, iaitu testosteron yang bebas untuk badan kita gunakan. Jadi selebihnya yang bukan free ni adalah testosteron yang telah melekat ataupun bind kepada protein. Jadi, macam mana tongkat ali boleh membantu adalah dia membebaskan testosteron yang melekat pada protein ini menjadi free testosteron yang badan kita boleh gunakan.
Okey, itu penjelasannya dalam bahasa yang mudah lah. Jadi, kalau kita ambil injectable testosteron, kita akan meningkatkan secara langsung free testosteron yang ada. Tapi kalau kita ambil suplemen tongkat ali, ia sekadar membantu merembeskan testosteron apa yang badan kita boleh hasilkan secara semula jadi. Tetapi, adakah ini cukup untuk memberikan kesan positif dari segi peningkatan kekuatan dan jisim otot? Ya, ada kajian yang menunjukkan kesan tersebut. Tapi tunggu dulu, sabar, jangan beli lagi. Kita perlu tengok apakah dos yang efektif, apakah kemungkinan side effect dan juga cara pengambilan yang terbaik. Okey, untuk dos yang efektif, kebanyakan kajian menggunakan 200 hingga 400 mg dalam sehari. Itu adalah nilai yang disyorkan meskipun ada kajian yang sehingga 600 mg. Namun, apa yang saya nak pesan, kalau anda ada masalah kesihatan, of course, seperti mana-mana suplemen ataupun ubat, sila rujuk kepada doktor anda terlebih dahulu. Okey, seterusnya, antara rebusan air tongkat ali dengan ekstrak tongkat ali, mana yang lebih bagus? Of course adalah ekstrak, sebab untuk setiap pil yang kita ambil tu, kita dapat tahu berapa lebih kurang anggaran miligram tongkat ali yang kita dapat. Kalau kita minum air rebusan, kita tak dapat tahu secara spesifik berapa banyak yang kita dapat, dan satu lagi adalah dia adalah sangat-sangat pahit. Macam mana pula dengan kalau kopi yang ada campuran tongkat ali? Pada pendapat coach, itu tidak disarankan. Bukan saja kita tak tahu berapa miligram kita dapat, tetapi campuran tersebut tinggi dengan gula dan ada krema. Dari segi kesan sampingan, 200 hingga 400 mg tersebut ditunjukkan selamat dan tiada kesan sampingan yang ketara. Namun, ada sesetengah individu yang report mereka ada sakit kepala, pening, mual, peningkatan degupan jantung, tak boleh tidur, anxiety, penat, lemah dan lain-lain. Iaitu benda yang kita boleh expect lah berkenaan dengan suplemen dan herba ni. Lain orang akan ada lain tindak balas. Satu lagi tentang apa yang saya faham tentang tongkat ali adalah akar ia sendiri tidak toksik. Apa yang toksik adalah di atasnya. Jadi ada setengah pengilang yang nak jimatkan kos, mereka kisar keseluruhan pokok tongkat ali dan itu lebih berisikolah untuk memberikan kesan negatif. Jadi sama seperti nasihat tadi, apapun sebelum anda ambil sebarang suplemen, tak kisahlah tongkat ali dan lain-lain, sila rujuk kepada doktor terlebih dahulu. Terutamanya kalau anda ada masalah kesihatan ataupun berisiko tinggi untuk kena penyakit tertentu. Okey, seterusnya macam mana nak ambil? Basically ini pun tiada lagi recommendation ataupun guideline untuk ambil. Tapi kalau kita nak cuba kurangkan kesan sampingan yang mungkin kita dapat, boleh ambil dalam keadaan yang perut kita tidak kosong, dan kalau boleh ambil pada waktu siang lah, jangan ambil pada waktu malam. Kemungkinan ada masalah untuk anda tidur. Tapi yang paling penting, apa yang kita tahu adalah pengambilan tongkat ali tidak boleh berterusan. Makin lama kita ambil, makin kurang effectiveness dia. Sama seperti kafein ataupun kopi, awal-awal tu kita minum secawan, kita boleh rasa kesan bertenaga, kita boleh rasa tak boleh tidur dan sebagainya. Tapi lama kelamaan kalau kita minum kopi setiap hari, makin lama kita memerlukan minum kopi yang lebih untuk mendapat kesan yang sama. Sebab badan kita dah menjadi kurang sensitif. Oleh itu, untuk pengambilan tongkat ali, anda boleh buat microcycle di mana mungkin 6 hari anda ambil dan 1 hari anda tak ambil, ataupun boleh buat macro cycle di mana mungkin 6 hingga 8 minggu anda ambil tongkat ali tersebut dan untuk 4 minggu berikutnya anda rehat dan tak ambil. Okey, anda cycle on dan anda cycle off untuk memberikan manfaat yang terbaik untuk badan anda. Nak buat yang mana satu, itu terpulang kepada diri, anda sendiri boleh lihat kesannya. Alright, itu saja untuk video kali ini. Harap anda mendapati perkongsian tentang tongkat ali ini bermanfaat. Kalau anda belajar sesuatu, saya sangat hargai kalau anda boleh tekan like dan juga subscribe. Dan ada satu lagi suplemen yang berasal daripada kumbang dan juga pokok. Namanya testosteron. Kalau anda nak belajar dengan lebih lanjut, saya ada buat video tentang suplemen tersebut di sebelah ini. Anda boleh klik dan tengok. Tapi video ni sampai di sini saja. Semoga kita jumpa lagi. Sekian.